Assalamualaikum. Pada kumpulan 8014 Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar. Saya macam cikgu kenal, nama saya Zainuddin bin Zainal Abidin. Pelajar ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan. Dan yang lain boleh kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Azman bin Azman, ISMP Kimia, M3. Sekarang duduk di Melaka. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Buhari bin Jeffrey. Saya dari ISMP Teknologi Maklumat dan sekarang saya berada di SEM 3. Sekarang saya berada di Johor Bahru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bukan Ustaz, cikgu. Oh cikgu. Gaya je macam Ustaz. Tapi Ustaz. Nak gaya je Ustaz. Nama Lepas saya Muhammad Faiz bin Abu Bakar. Saya ISMP Teknologi Maklumat. Saya sekarang SEM 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Nama saya Nur Fitra binti Khairul Azhar, SEM 3, ISM Bahasa Arab dari Melaka. Baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atika Safar daripada ISMP Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 3. Baik. Okey, baiklah cikgu. Pada sesi temu bual hari ini kami akan bertanya kepada cikgu tentang beberapa isu khusus kepada masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar tingkatan 5 yang berpunca daripada faktor persekitaran. Jadi sebelum kita mulakan kita punya temu bual, boleh tak cikgu perkenalkan diri cikgu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semua. Tapi kalau English dia panggil good evening kan. Okey, baik. Nama saya Muhammad Syahril bin Dola. Okay, saya merupakan guru sebelum ni dikenali sebagai Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Pulau Besar. Tetapi bermula daripada tahun 2020, kami telah berpindah ke tempat baru dan nama kami yang terkini adalah SMTAQ Jaim Al-Abqari Melaka. Baik. Saya dah mengajar di sekolah ini dah tahun yang ke-8 daripada bermula 2013. Jadi saya mengajar, subjek utama saya adalah ekonomi dan ada juga mengajar bagi membantu beberapa orang guru dalam subjek bahasa Melayu dan geografi. Tetapi benda tu bukan core lah. Core utama saya adalah ekonomi. Okay, itu sedikit perkenalan daripada saya. Baiklah, terima kasih cikgu. Kita beralih kepada soalan yang pertama ataupun soalan yang kedua. Cuma soalan yang kedua lah daripada isu ni. Boleh tak cikgu nyatakan definisi ataupun kefahaman cikgu tentang maksud ponteng dan persekitaran? Kalau kita rujuk pada kamus Dewan kan, ataupun kalau sekarang ni zaman teknologi, orang tak guna, dah jarang lah kalau korang ada kamus Dewan. Biasa pergi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, dbp.gov kan. Kita terus dapat direct pemahaman tentang persekitaran dan juga ponteng. Tapi dari pemahaman cikgu sendiri yang saya boleh definisikan, pertama sekali persekitaran tu adalah kawasan, area ataupun kawasan yang berada di sekeliling kita. Dia mungkin apa yang ada di sekeliling kita tu mungkin dari segi benda, mungkin dari segi situasi, mungkin dari segi perkara yang berada di sekeliling kita. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan ponteng. Okey, ponteng ni tak asing bagi setiap individu pada saya. Sama ada kita adalah murid, kita adalah seorang pekerja, kita seorang pegawai ke, istilah ponteng ni kita faham.
Tapi dari segi pemahaman saya, ponteng ni bermaksud kalau di dalam awak punya pandangan dari segi dan dari segi pendidikan lah. Ponteng ni bermakna tidak hadir tanpa sebab yang kukuh. Mana murid tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang kukuh. Kalau dia sekadar tidak hadir, itu dikira sebagai tidak hadir. Tapi ponteng ni tidak hadir tanpa sebab. Ataupun mereka ni tidak menjalankan tanggungjawab ataupun peranan mereka. Dan mereka kena faham tanggungjawab mereka adalah untuk belajar dan berperanan sebagai seorang murid. Kan? Kalau macam guru pula, dia berperanan sebagai seorang pendidik dan bertanggungjawab untuk mengajar. Tapi kalau dia tidak menjalankan dia punya tanggungjawab ataupun tak mainkan peranan dia dengan baik, bermakna itu adalah ponteng. Ya? Tidak hadir tanpa sebab yang kukuh, tanpa alasan. Okay? Itu pemahaman cikgu lah berkenaan dengan ponteng dan juga konsep persekitaran. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Jadi kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Seterusnya cikgu, apakah komponen faktor persekitaran yang mempengaruhi sikap ponteng sekolah dalam kalangan murid ni cikgu? Okey, Zainal. Apakah komponen faktor persekitaran yang mempengaruhi sikap ponteng sekolah dalam kalangan remaja cikgu? Baik, komponen yang mempengaruhi murid untuk ponteng sekolah di atas disebabkan faktor persekitarannya. Okey, pada saya boleh letakkan faktor tu kepada 3 faktor utama. Okay, yang pertama sekali adalah rakan sebaya. Yang kedua, ibu bapa. Yang ketiga, teknologi. Rakan sebaya, ibu bapa, teknologi. Itu faktor yang saya boleh nyatakan lah sebagai sebab persekitaran yang menyebabkan murid ni ponteng sekolah. Okay. Baiklah, terima kasih cikgu. Kita setakat tu. And then kita akan beralih kepada soalan yang keempat. Okay cikgu. Dengar cikgu? Dengar. Cikgu jelas. Okay, selain itu cikgu, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor persekitaran dengan ponteng dalam diri pelajar, dengan sikap ponteng dalam diri pelajar? Okey. Cikgu nyatakan ni adalah berdasarkan pengalaman. Bukanlah berdasarkan cikgu punya kajian. Kan? Berdasarkan pengalaman cikgu. Kalau kita buat satu kajian, kita nak kaji sama ada there is a significant relationship ataupun there is no significant relationship. Tapi based on pengalaman cikgu, there is a relationship. Terdapat hubungan antara faktor persekitaran tadi dengan sikap murid yang ponteng sekolah. Yang seperti yang cikgu nyatakan tadi, faktor persekitaran yang menyebabkan murid ponteng ni tadi adalah rakan sebaya, ibu bapa dan penggunaan teknologi. Yeah, there is a significant relationship. Okay, terima kasih cikgu. Beralih kepada soalan nombor 5. Okey, cikgu. Kalau tadi faktor persekitaran ni signifikan terhadap sikap ponteng dalam diri pelajar.
So jadi macam mana pula faktor persekitaran ni, adakah dia signifikan terhadap sikap murid yang ponteng sekolah tu? Sikap dia. Kalau tadi sikap ponteng, sikap pelajar itu. Baik. Okey, baik. Terima kasih Luqman soalannya. Saya just nampak mana sebab saya gunakan phone, jadi saya tak slide yang tadi tu. Tadi yang Luqman ni saya nampak lah. Okey. Yang pertama sekali, kenapa dia signifikan? Yang faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Rakan sebaya, ibu bapa dan teknologi. Pertama sekali, rakan sebaya adalah insan yang paling rapat dengan seorang murid. Kan? Dan mereka ni memberi pengaruh yang sangat kuat. Kalau baik seorang rakan tu, bermakna dia akan memberi impak yang baik kepada seseorang individu. Tetapi kalau dia ada sikap yang negatif, sikap negatif tu tadi mungkin memberi impak kepada seseorang individu. Tetapi saya tidak menyatakan perkara ini secara holistik, secara menyeluruh. Bermakna kalau kawan awak jahat, awak pasti akan jahat. Yang membezakan mereka yang terpengaruh dengan persekitaran ni adalah disebabkan dia orang punya pendirian. Kan? Ada individu, ada murid, walaupun persekitaran rakan sebaya dia adalah negatif, tetapi dia boleh menjadikan perkara itu positif. Dia mengajak murid itu kepada kebaikan. Tapi nak tak nak kita kena terima bahawa rakan sebaya ni memang memberi persekitaran sebagai dalam rakan sebaya itu memang memberi kesan kepada murid sama ada positif dan negatif. Kalau negatifnya kawan dia nak ponteng, dia akan terjebak juga untuk ponteng. Baik. Yang kedua adalah ibu bapa. Persekitaran, bermakna kita sebut tadi persekitaran tadi apa yang berada di sekeliling murid tu. Apa yang berada di persekitaran dia. Pertama rakan sebaya tadi. Yang kedua adalah ibu bapa. Balik pada sekolah dia akan berjumpa dengan ibu bapa. Kalau persekitaran di dalam rumah dia, bermakna situasi dalam kekeluargaan dia, institusi kekeluargaan dia porak-poranda, kan? Mungkin dia ibu bapa dia sering berselisih faham, ataupun dia dengan ibu bapa dia sendiri sering berselisih faham. Jadi itu menyebabkan ibu bapa dia orang tidak begitu mengambil berat dari segi pembelajaran anak-anak. Jadi kalau pagi tu dia pergi sekolah, dia tak ambil tahu pun, kan? Mungkin dia pergi sekolah, nak pergi ke sekolah pagi tu, tapi dia melencong ke tempat lain. Sebab bila dia balik pada sekolah, ibu bapa tu tidak bertanyakan dia, kan? Tidak mengambil berat tu tadi, macam mana pembelajaran hari ini, adakah kerja rumah kau dah siap, apa yang belajar hari ini. Kalau dalam institusi kekeluargaan tu porak-poranda, mungkin mereka akan menyebabkan anak-anak tadi terabai. Kan, sebab dia mungkin fokus telah beralih dengan ketegangan dalam dalam perhubungan antara suami isteri tu. Malah dengan anak dan juga ibu bapa juga, ada anak yang tidak berpuas hati dengan mak ayah dia sendiri. Walhal mereka baru tingkatan 5. Ada kenyataan saya pernah dengar, dia nak saman mak ayah dia. Mak ayah dia dah divorce, dah bercerai, kemudian mak ni tu adalah peruntukan wang untuk anak dia tu. Kemudian wang yang mak digunakan, yang digunakan tu banyak kegunaan untuk diri dia sendiri. Kita nak jadi kita rasa adakah mak dan ayah tu mengambil berat dengan anak dia? Apa yang anak dia belajar? Apa yang anak dia buat di sekolah? Adakah anak dia pergi ke sekolah? Kalau kita nak timbulkan isu ponteng sekolah tu tadi. Ya. Baik, yang ketiga adalah teknologi. Kita faham teknologi ni adalah sesuatu benda yang menjadi kegairahan manusia sekarang. Kan? Apa yang saya sebutkan ni adalah dari segi permainan online. Ada murid sebab dia ponteng sekolah, malam
tapi dia pergi tempat lain. Tempat lain dia pergi berehat lah. Mungkin dia tidur ke, dia tidak hadir ke sekolah. Puncanya adalah permainan online. Bermakna teknologi yang kita ada. Kalau baik, teknologi ni adalah satu benda yang positif, sangat bagus pada masa sekarang ni. Tapi kalau murid ni salah guna, kan kita pun sedia maklum. Kita sendiri buat perbincangan ni menggunakan teknologi. Murid boleh dapatkan maklumat daripada teknologi. Tetapi kalau teknologi itu digunakan dengan cara yang salah, boleh menyebabkan mereka ni ponting sekolah. Malam dia main game online sehingga lewat malam, sehingga 2-3 pagi. Bangun pagi, mak ayah dia kejut untuk bangun pergi sekolah, dia bangun. Kan dia tahu kalau dia tak pergi sekolah, mak dia akan bising. Dia bangun, dia keluar dari rumah, dia pergi tempat lain, dia tidak ke sekolah. Sebab malamnya tadi, dia tidak dapat tidur yang cukup. Jadi itu adalah penjelasan daripada saya bagaimana faktor-faktor ni tadi menjadi sebab kepada isu ponting sekolah pelajar-pelajar ni. Boleh jelas tak soalan saya? Boleh jelas tak? Saya pun tak berada di rumah ni, berada di kampung nenek. Rumah nenek saya. Boleh Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Lukman. Seterusnya soalan... Okay, kita akan beralih kepada soalan. Okey, cikgu, terima kasih. Seterusnya, seperti sebelum ni, cikgu ada katakan tentang faktor. Jadi bila ada faktor, semestinya ada kesan kepada pelajar. Jadi apakah pada pandangan cikgu, apakah kesan yang akan dihadapi oleh pelajar sekiranya mereka terlibat dalam ponting sekolah disebabkan faktor persekitaran? Okey, kesan. Kesan yang paling utama sekali adalah dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran ni kita lihat dalam dua aspek. Yang pertama adalah akademik. Yang kedua adalah kemahiran insaniah. Okay? Yang pertama dari segi akademik, dari segi pemahaman dia terhadap sesuatu subjek. Bila dia tertinggal satu kelas, jadi beberapa subtopik tu dia terlepas daripada penjelasan dalam kelas untuk mendengar penjelasan guru. Yang kedua dari segi, maksud saya kemahiran insaniah tu adalah soft skill yang dia dapat. Di sekolah kita ada kurikulum Okey. Terputus ke? Terputus cikgu. Betul. Cikgu cakap pasal kurikulum tadi. Kemahiran insaniah. Okey, baik. Kurikulum dan co-kurikulum. Okey, selain daripada mereka ni ketinggalan dari segi subjek-subjek mata pelajaran yang terdapat di sekolah, mereka ni juga tertinggal dari segi kemahiran-kemahiran yang dia orang boleh dapat daripada aktiviti co-kurikulum. Sebagai contoh, mereka hilang, mereka tak dapat nak develop dia orang punya soft skill, kemahiran kemahiran insaniah lah, soft skill tu dia orang tak dapat nak develop berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah. Mungkin bila dia sertai, dia pergi ke sekolah sama dia tak ponting sama ada kurikulum kelas untuk dia masuk kelas subjek akademik, dan dia tak ponting aktiviti co-kurikulum, dia orang dapat develop diri dia orang dari segi kemahiran untuk berkomunikasi, kemahiran untuk bercakap di hadapan orang ramai, belajar kemahiran yang baru. Contoh, kita main bola pun, kita belajar tentang disiplin, kita belajar tentang strategi. Kalau dalam Melayu ni kita sebut strategi. Okay, kita belajar tentang strategi, dan benda tu adalah antara pembelajaran yang mereka tertinggal. Okay, kurikulum dan co-kurikulum. Benda ni walaupun kita
ada murid nampak co-curriculum ni sebagai sesuatu perkara yang kecil. Tak payah datang cakap main bola je, aku main bola je lah. Dekat rumah aku petang-petang tu aku main lah bola kan. Tetapi dekat sekolah kita punya coach kan. Guru kita mengajar kita. Apa nilai yang kita belajar. Setiap kali aktiviti co-curriculum yang dijalankan, cikgu akan terangkan. Okey, apa yang kita akan buat hari ini dan apakah yang kita akan dapat. Kalau dalam kelab-kelab tu, confirm lah kita akan dapat ilmu secara ilmiah. Kan? Tapi dalam seperti aktiviti sukan, selain daripada dia mencerdaskan badan, kita dapat sesuatu ilmu berkenaan dengan bagaimana kita nak mengatur sesuatu strategi. Bagaimana kita nak menghadapi sekiranya kita mengalami kesukaran dalam permainan. Jadi dia mengajar kita untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Kan? Tak adalah asal main bola je nak bergaduh, nak bertendang, tunggu kan. Jadi kalau kita ada ilmu tu, perkara itu tak berlaku. Pergaduhan itu berlaku tetapi tidak berlaku sehinggakan okey, saya sambung kan? Dengar jelas tak tadi? Tadi boleh dapat tak yang cakap perkara yang pertama? Okey cikgu, main point dia kami dapat. Cuma yang dekat last tu Saya ada rasa macam tersangkut. Itulah cabaran kita buat kelas secara online ni. Buat pembelajaran online. Zainal okey? Okey dapat cikgu. Kita akan beralih kepada soalan yang ke-8. Cikgu tak dengar respon. Kita akan beralih kepada soalan yang ke-8. Yang soalan tadi, soalan ke-7, main point dia kita orang dapat tangkap apa yang cikgu cuba sampaikan. Cuma soalan yang ke-8 cikgu akan ditanya. Okey, baik. Cikgu teruskan, ada sikit lagi. Okey, antara perkara yang lain, mereka ni menjadi tidak bertanggungjawab. Seperti yang cikgu nyatakan dalam perkara yang pertama tadi, sebagai seorang pelajar, tanggungjawab mereka adalah untuk belajar. Jadi kalau di peringkat sekolah sendiri, mereka tidak bertanggungjawab untuk belajar, apa lagi di tempat kerja. Kan? Bila dia bekerja nanti mereka tidak bertanggungjawab untuk menjalankan kerja. Kita di sekolah ni bukan setakat kita belajar dalam kelas, kita belajar sejarah, kita belajar bahasa Melayu, kita belajar ekonomi, tapi kita belajar untuk menjadi seseorang yang bertanggungjawab. Kita tahu peranan kita untuk belajar dan tanggungjawab kita adalah belajar. Kalau dia ponting sekolah, bermakna dia telah meninggalkan tanggungjawab dia untuk belajar. Perkara yang ketiga, mereka juga boleh terjebak dalam kegiatan hiburan yang melampau. Kan? Contoh saya nyatakan tadi adalah dia orang terlalu gairah dengan penggunaan teknologi dari segi saya tak katakan benda itu salah, tetapi kita salah guna. Kan, benda tu tak salah, kita salah guna sampai menyebabkan kesan yang negatif. Okey je kita sekarang pun menggalakkan e-sport. Tapi kalau kita salah guna, itu yang menyebabkan murid-murid ni ponting. Okey, ataupun kita sebut sebagai hedonisme. Kita terlalu lalai, terlalu leka dengan hiburan. Bukan setakat game online tadi, kan? Mungkin teknologi-teknologi yang sekarang ni yang ada ni, TikTokers ke. Tapi kalau TikTokers tu dia membawa kepada perkara yang baik, dia bagi nasihat-nasihat baik, okey lah, kan? Tapi kalau dia buat video TikTok tak pakai baju ke, apa dapat daripada pengaruh-pengaruh barat ke, kan? Jadi benda tu tak baik lah. Mereka terlalu terjebak dalam kegiatan hiburan yang melampau, itu maksud saya. Dan akhir sekali mereka ni menjadi tidak jelas dengan tujuan hidup. Bila dia orang tak pergi sekolah, dia orang tak tahu apa yang dia orang nak lepas tu. Dia orang nak sambung belajar dekat mana, apakah kerjaya yang dia orang inginkan, kan? Dia orang tak tahu apa yang dia orang nak. Jadi perkara ini akan menyebabkan mereka tak tahu apa yang dia tak tahu. Faham tak? Dia tak tahu pun apa yang tak tahu. Bila dia pergi sekolah, dia boleh tahu apa yang dia tidak tahu. Kalau dia tak pergi sekolah, dia tak tahu apa yang dia tak tahu.
Ya, jadi dia tak boleh berfikir dekat situ. Dan dia pun tak tahu tujuan hidup. Mana dia nak pergi. Lepas sekolah, bekerja, apa kerjaya dia, apa impian dia, nak bantu mak ayah dia ke. Okay. Itu perkara yang ke-6 tadi lah. Okey, terima kasih cikgu untuk jawapan tadi. Jadi saya ada tambah sikit. Ni contohnya pelajar tingkatan 5 kan cikgu ada sebut pasal hiburan yang terlampau. Jadi ada setengah ni tingkatan 5 dia bukan hiburan tapi macam dia join pertandingan antarabangsa ke di peringkat sekolah sehingga dia masuk kelas walaupun dia dah SPM. Itu macam dikira Okey, macam ni. Perkara ini memang menjadi isu lah bagi beberapa orang guru. Okay, contohnya dia sertai pertandingan bahas. Kemudian dia terpaksa untuk meninggalkan kelas untuk hadir sama ada latihan ataupun pertandingan. Tetapi bagi saya, perkara itu masih lagi pembelajaran. Dia orang belajar sesuatu daripada aktiviti tersebut. Jadi secara individu saya rasa benda itu bukan satu masalah yang besar. Dan kita sebagai guru yang memantau mereka dalam bidang co-curriculum ni, kita kena ingatkan juga mereka perlu seimbangkan antara kurikulum dan co-curriculum. Bermakna bila mereka sertai peringkat-peringkat antarabangsa, bukanlah setiap hari dalam tempoh seminggu 5 hari dia orang pergi pergi pertandingan-pertandingan ni. Dalam tempoh setahun tu mungkin ada 5 ke 10 hari sebagai contoh. Kan? Tapi kita hadkan jugalah supaya mereka ni tidak terlampau didedahkan dengan pertandingan-pertandingan peringkat negeri, daerah dan juga antarabangsa. Sebab tu kita di sekolah menengah kita bagi peluang kepada mereka, banyak peluang kita bagi bermula pada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Tingkatan 5 boleh. Tetapi kita ada had dia. Itu kita nak membentuk, kita nak mengajak dia orang untuk fokus kepada SPM. Tapi walaupun mereka sertai, pada saya benda tu masih adalah dalam skop pembelajaran. Okay? Dia hiburan, mungkin pada dia hiburan kalau pertandingan nasyid ke, pertandingan chorus speaking ke, mungkin benda tu nama dia adalah hiburan kan. Hiburan, tapi hiburan yang mendidik. Itu adalah hiburan yang mendidik. Pada saya tak ada masalah. Okay, terima kasih cikgu atas jawapan yang sangat jelas. Baik. Okay, baiklah kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum cikgu. Okay, boleh teruskan. Lepas kita dah dengar faktor kesan daripada faktor kesetaraan semua itu kan. So kita nak teruskan kepada apakah strategi yang berkesan dalam mengatasi masalah Pontings ni. Faktor yang berkesan dalam mengatasi faktor kesetaraan. Baik. Strategi yang berkesan. Strategi. Okey, strategi berkesan. Okey, kita tengok balik saya dalam bidang sains sosial ni kita mengkaji tentang tindak tanduk manusia. Kan kalau dalam ekonomi tu di dalam panitia sains sosial kita mengkaji tentang tindak tanduk manusia, bagaimana dia menggunakan apa yang dia ada untuk mendapatkan suatu keperluan dan kehendak. Okey, kita boleh adjust apa yang kita nak dan apa yang kita perlukan. Dan apa yang saya masukkan kat sini adalah ini bukanlah masalah yang tak boleh diubah. Okay, perkara ini bukanlah satu masalah yang tidak boleh diubah. Setiap individu, setiap murid seharusnya diberikan peluang. Kan? Peluang tu, bagaimana kita memberi peluang pada dia dengan cara kita memberikan dia strategi-strategi yang berkesan. Jadi pada saya mudah je. Kita lihat pada punca dia. Punca dia tadi adalah daripada persekitaran apa tadi saya sebut, persekitaran rakan sebaya, persekitaran dia dengan ibu bapa dan persekitaran dia dengan teknologi. Kita nak menyelesaikan satu masalah, kita melihat kepada punca. Jadi strategi kita sepatutnya adalah berkaitan dengan punca lah. Kalau kita tahu
rakan sebaya kita tadi mengajak kita untuk ponteng sekolah, kita cari rakan sebaya yang lebih baik yang mengajak kita untuk belajar di sekolah. Kan? Yang kedua, ibu bapa. Pengaruh persekitaran ibu bapa. Perkara ni agak subjektif untuk dibincangkan. Dia memerlukan pendirian ataupun kekuatan secara mental yang kuat oleh seseorang pelajar. Jadi sebenarnya strategi dia boleh fokus untuk mencari orang-orang yang berdekatan untuk membantu dia. Mungkin ahli keluarga dia yang lain, makcik dia, pakcik dia, abang dia, adik dia, dalam ahli keluarga dia, untuk dia kena cari untuk membantu diri dia menjadi seorang murid yang lebih baik dan menyebabkan dia tidak ponteng ke sekolah. Okay. Yang ketiga tadi adalah teknologi. Okay. Kegairahan teknologi ni seharusnya dikawal. Kegairahan teknologi ni seharusnya dikawal. Mudah je lah, maknanya kalau kata dia rasa dia tu passion too much pada game online tu, dia kena sedar diri. Dia kena sedar diri dia bahawa dia ni sekarang lalai. Dia telah terlalu leka dengan permainan online sehingga menyebabkan dia ponteng sekolah. Jadi apa yang dia boleh buat? Dia kena kurangkan penggunaan teknologi tadi, ataupun dia kena kurangkan dia punya kegairahan dia terhadap penggunaan teknologi. Okay? Jadi pada saya mudahlah kalau kita nak merangka satu strategi untuk menyelesaikan masalah kita tadi, kita lihat kepada punca dia. Apa punca dia? Kita kena selesaikan daripada akar umbinya. Barulah perkara-perkara lain tu dapat diselesaikan dan masalah ponteng pun tidak akan berlaku di kalangan murid ni. Jadi bagaimana mereka nak buat? Yang pertama, mungkin dia orang tak ada kekuatan. Kan? Tak ada kekuatan, tetapi di sekolah kita ada guru kaunseling. Kita ada kaunselor. Pertama sekali murid ni kena bantu dia jumpa kaunselor. Berhubung dengan kaunselor, apa yang dia perlu buat. Ya. Dan yang keduanya, mereka kena sedar diri. Dia kena tahu apa yang berlaku pada diri dia. Sama ada dia telah terpengaruh oleh rakan sebaya, dia mempunyai keluarga yang porak-poranda, ataupun dia terlalu gairah menggunakan teknologi yang ada pada masa kini. Okey. Bak kata orang, dia orang ni seperti ayam baru belajar berkokok. Kan? Dia orang ni boleh dibentuk. Sebab murid ni, mereka ni baru di kalangan 13, kalau sekolah 13 ke 17 tahun. Mereka baru 17 tahun. Mereka boleh dibentuk. Okay? Itu dia penjelasan dari saya, Atika. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih atas penjelasan daripada 7 soalan yang kami ajukan. Dan di sini terdapat beberapa soalan tambahan. Dan yang mungkin kawan-kawan saya yang lain pun akan bertanya kepada cikgu beberapa soalan tambahan. Baiklah cikgu, tadi cikgu cakap tentang antara faktornya ialah rakan sebaya, ibu bapa dan teknologi. Saya berbalik kepada ibu bapa dan teknologi. Adakah ibu bapa yang memberi anak-anak mereka transport, motor ataupun kereta menjadi punca kepada mereka untuk ponteng sekolah? Ibu bapa memberi kemudahan pengangkutan kepada anak dia dan menyebabkan mereka ponteng sekolah. Sebenarnya ibu bapa tu bagi pengangkutan nak mudahkan mereka pergi ke sekolah, kan? Tetapi malangnya disebabkan pada saya, itu sebab saya kata tadi, kekuatan dalaman seorang murid. Kalau betul mak ayah dia bagi kenderaan tu untuk pergi ke sekolah, dia akan manfaatkan untuk pergi ke sekolah. Tapi kalau dia mudah terpengaruh dengan kawan-kawan dia, itu sebab dia bukan pergi sekolah, dia pergi ponteng. Jadi tak ada salahnya pun kalau mak ayah sediakan kemudahan pengangkutan, bagi dia motor ke, bagi dia kereta ke, kan. Sebab sekarang ni pun dia orang dah boleh ambil lesen. Bermakna dari segi sistem pengangkutan kita pun, mereka ni boleh menggunakan kenderaan. Tak ada salahnya, tapi kekuatan dalam diri tu kena tahulah kenapa mak ayah dia tu bagi kenderaan untuk dia.
Kekuatan dalam diri itu yang kita kena bentuknya di sekolah. Murid punya kekuatan dalam diri lah. Kadang dia orang leka kan. Okey, baik. Jelas cikgu. Seterusnya, daripada tadi cikgu hanya bercakap tentang rakan sebaya, ibu bapa dan teknologi. Kesemua ni ialah faktor luaran yang di luar daripada sekolah. Jadi soalan saya, macam mana pula dengan guru yang terlalu garang ataupun fasiliti sekolah yang tidak mencukupi ataupun keadaan sekolah yang tidak selesa ataupun tidak ceria menjadi punca kepada mereka ponteng sekolah? Adakah faktor dalaman sebegini menjadi punca juga diorang ponteng sekolah? Okey. Tak dinafikan perkara itu menjadi antara salah satu faktor juga yang menyebabkan murid ni ponteng sekolah. Tetapi kalau sekolah tu ada sistem yang baik, kan, dia ada sistem kehadiran murid, dia ada sistem reward and punishment. Faham? Dia ada sistem, maknanya kalau dia datang penuh pada tahun tersebut, dia akan dapat reward. Kalau dia ponteng, dia akan dapat punishment. Kan? Kalau ada sistem yang baik, saya rasa masalah ni dapat diatasi. Dan saya ulang balik, faktor tu adalah merupakan salah satu faktor juga kenapa murid ponteng. Tetapi apa yang perlu diperbaiki oleh sekolah adalah dari segi sistem reward and punishment. Sebab kalau kita nak lihat kepada fasiliti, ada sekolah yang mereka memang tak ada peruntukan. Kan, mereka tak boleh nak selesaikan, nak bagi betul-betul keceriaan yang murid nak supaya mereka tak ponteng. Dia nak bagi kemudahan yang lengkap supaya murid tak ponteng. Jadi itu memang kekangan yang ada di sekolah. Dari segi sumber yang mereka ada untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi apa yang sekolah boleh buat adalah sistem, pada saya lah, sistem reward and punishment. Itu antara perkara yang boleh dibuat. Dan juga selain daripada reward and punishment, dalaman tu kita boleh sampaikan dari segi motivasi-motivasi dan perhimpunan yang kita buat lah. Dalam perhimpunan kita bagi dia orang kesedaran, kita bagi dia orang makluman, apa kesan kalau dia orang ni tak hadir ke sekolah, dia orang ponteng sekolah. Kemudian kita kena tunjukkan secara kesan tu, kita kena tunjukkan pada dia orang lah. Kita kena tunjukkan, okay, kalau dia tak ponteng sekolah, dia akan dapat reward, dia dapat anugerah, dia akan dapat jadi tokoh. Kalau dia orang tak kalau dia orang ponteng sekolah, kita boleh punishment. Tapi punishment tak semestinya kita menghukum dia orang dengan cara yang negatif. Kan? Kita boleh je, kita kata, okey, kalau tak datang sekolah, kalau ponteng sekolah, cikgu akan pergi ke rumah jumpa ibu bapa. Adakah itu reward untuk dia? Tak kan? Itu adalah satu hukuman. Kalau kau tak datang sekolah, cikgu akan datang ke rumah sendiri untuk jumpa ibu bapa awak. Okey? Okey, baik, jelas cikgu. Seterusnya soalan tambahan juga. Adakah cikgu bersetuju penggunaan teknologi oleh pelajar perlu dipantau oleh ibu bapa ataupun dipantau oleh guru atas, kalau tak perlu, atas alasan privasi? Adakah alasan privasi kepada pelajar ataupun seorang anak itu relevan untuk mengatakan macam tu? Okey, perkara yang pertama adalah sangat wajar ibu bapa dan guru memantau penggunaan teknologi oleh murid. Dan yang keduanya, isu privasi murid. Pada umur 17 tahun, isu privasi dia dari segi penggunaan teknologi ni pada saya bukan sesuatu yang relevan. Mak ayah sepatutnya pantau apa yang ada dalam handphone anak-anak dia orang dan bagaimana mereka menggunakan handphone tersebut. Dan guru sendiri di sekolah, kita ada guru-guru disiplin, mereka berhak untuk tengok apa yang ada dalam phone murid tersebut. Sebab sekarang ni pada umur 17 tahun, mereka masih lagi di bawah pengawasan ibu bapa. Dan sekiranya mereka berada di sekolah, mereka di bawah pengawasan guru-guru. Tapi kalau guru tak dapat nak awasi dari segi penggunaan telefon bimbit diorang, dan di mana benda tu adalah is a very crucial untuk zaman ni, sangat-sangat sangat penting lah pada zaman ni penggunaan telefon bimbit ni. Jadi bagaimana kita nak membentuk pelajar tu menjadi lebih baik? Kan? Jadi wajar lah kalau ibu bapa dan guru tadi memantau penggunaan telefon bimbit murid dan juga isu privasi murid tingkatan 5 tu tidak relevan pada saya lah.
Setiap orang ada pendapat masing-masing kan. Sebab kalau kita fikirkan dia orang punya privacy dari segi penggunaan telefon bimbit tu, kita tak dapat nak selesaikan banyak masalah. Kan? Masalah tadi kegairahan dari segi penggunaan telefon bimbit dan juga banyak masalah-masalah sosial lain sebenarnya boleh berlaku. Kalau since dia orang 17 years old, kita tak ambil serius perkara ni. After that, dia orang 18, dia orang 19, dia orang dah masuk IPT. Jadi penggunaan telefon bimbit tu, dia orang dah ada apa, dah boleh gunakan secara sepenuhnya. Okay? Okey. Baiklah cikgu. Sebelum tu sebenarnya ada soalan lagi. Cuma saya nak tanya, cikgu ada masa lagi tak? Ada orang tengah tunggu cikgu. Tapi tak apa, tanya dulu. Rasanya boleh, dia orang boleh sabar je kot. Kan dia hilang sabar kan. Saya rasa ni mungkin soalan tambahan yang terakhir lah. Tapi sebelum tu saya nak confirmkan, semasa saya bersekolah, satu sekolah dengan cikgu ialah guru kanan kurikulum. Betul tak? Betul. Jadi sampai sekarang cikgu GPK Koku? Ya, sampai sekarang. Tak ada orang lagi ambil tahta saya. Okey. Itu untuk kita punya catatan untuk cikgu. Baiklah, soalan tambahan yang terakhir. Okey. Saya nak tanya cikgu, pasal kekangan kewangan. Sesetengah keluarga mempunyai pendapatan yang tidak cukup. Jadi ada pelajar yang bekerja sambilan untuk menolong keluarga. Jadi kadang-kadang pelajar itu penat dan konten sekolah. Adakah kita sebagai masyarakat ataupun sekolah perlu mengambil cakna benda ini? Okey, pada saya perkara itu tak sepatutnya berlaku. Pada umur 17 tahun, dia orang tak sepatutnya bekerja. Kita ada PIBG. Sekolah ada organisasi dia yang boleh membantu murid. Itu yang pertama yang kita nampak, dan paling utama kita ada kerajaan yang boleh membantu kita. Kan? Dia boleh bagi bantuan persekolahan pada pelajar, ada bantuan makanan, ada bantuan pakaian, ada bantuan kelas tuition, kelas tambahan. Benda tu bukan satu isu pun kita nak sebutkan dekat sini. Murid tak pergi ke sekolah sebab kerja untuk membantu ibu bapa. Pertama sekali, hak murid, tanggungjawab murid adalah untuk belajar. Pada umur 17 tahun, hak mereka untuk belajar. Ibu bapa tak boleh paksa mereka untuk pergi bekerja. Kan? Dari segi masalah kekeluargaan, kekangan kewangan keluarga pun sama juga, kerajaan boleh bantu dari segi zakat, dari segi bantuan Prihatin Nasional sekarang kita ada iLestari dan tak lama lagi iSina. Kalau caknah dengan situasi semasa lah, banyak bantuan yang kerajaan beri. Pada keadaan sekarang pun, contoh dekat Melaka sendiri, kerajaan dah bagi kebebasan kepada orang ramai untuk berniaga. Kan? Jadi ibu bapa ni boleh meneruskan kehidupan dengan berniaga. Itu merupakan salah satu inisiatif. Banyak lagi kita boleh buat. Tapi pada saya, tak sepatutnya murid tu ponteng sekolah disebabkan mereka penat bekerja. Okay? Tanggungjawab mereka dan peranan mereka pada umur 17 tahun adalah untuk belajar dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM. Okey, Zainal? Okey, baik. Faham cikgu. Setakat ni saya rasa itu saja tembual kita pada malam ni. Dan kita tutup temu bual kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Baik.